Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, al-an kita akan go through kepada topik yang terakhir, part 2, iaitu as-salatu. This one is last topic, tapi kali ini kita akan terangkan yang part 2 punya. Ada 7 subtopik dekat dalam as-salatu part 2. Yang pertama iaitu sunanus salah. Sunat-sunat dalam solat. Ada 2 sunat iaitu sunanul ab'ad wa sunanul hayat. Setiap sunat-sunat ni kita akan terangkan bayanuha iaitu keterangan dalam setiap sunat tersebut. Okey, next kita akan terangkan mubtilatus solah, yakni perkara yang membatalkan solat dan juga keterangan dia wa bayanuha. And then sujud sahwi wa sujud tilawah. Okay, dekat sini ada 2 sujud iaitu sujud sahwi dan juga sujud tilawah. Okay, next kita akan terangkan ahamiyatil khusyuk fi salah, yakni kepentingan khusyuk dalam solat. Apa kepentingan dia? Next kita akan terangkan ba'dul umur allati tamna'ul khusyuk fi salah, iaitu perkara-perkara yang membatalkan khusyuk dalam solat. Apa perkara tersebut? The last one is al-hikmah fi masyru'iyati salah, iaitu hikmah dalam pensyariatan solat. Apa hikmah dia? Okay, so kita go through kepada subtopik yang pertama iaitu sunanus salah. Okay, kita akan pergi kepada sunan al-ab'ad. Apa makna sunan al-ab'ad? Sunan al-ab'ad kullu ma yujbar tarkuhu bisujudis sahwi fi akhir salah amdan kana am sahwan. Apa makna? Kullu ma yujbar. Maksud dia adalah setiap perbuatan yujbar. Yujbar ni daripada perkataan jabar, iaitu paksa. Tapi kat sini dia lebih kepada dituntut. Setiap apa yang dituntut, tarkuhu bisujudis sahwi. Tarkuhu, ketika mana meninggalkannya. Okey, meninggalkan apa? Kalau kita meninggalkan perkara tersebut, kita kena dituntut apa? Ni, bisujudis sahwi, iaitu kita dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Fi akhir salah, dalam akhir solat, amdan, sama ada secara sengaja, kana am sahwan, ataupun secara sahwan ni maksudnya secara tak sengaja. Tapi kat sini lebih kepada terlupa lah. Tak sengaja tu disebabkan oleh terlupa. Tapi kalau amdan, awak memang malas nak buat. Awak memang sengaja tak nak buat. So that's why awak kena sujud sahwi juga. Sama ada sengaja tak nak buat ataupun terlupa untuk buat. Dua-dua tu kita dituntut untuk melakukan sujud sahwi. So apa yang perkara sunan ab'ad ni? Okey, mari kita tengok ada 5 sunan ab'ad. Yang pertama iaitu at-tasyahud al-awwal. Apa makna? Tasyahud al-awwal yakni duduk tasyahud yang pertama, iaitu al-julusul lazi la yu'aqqibuhu salam fi raka'atis tsaniyah. Duduk yang mana? Yang tidak diakhiri, la yu'aqqibuhu, yang tidak diakhiri salam fi raka'atis tsaniyah, pada rakaat yang kedua. Waktu bila? Waktu awak solat tu kan? Kan waktu rakaat kedua tu awak ada baca tahiyat awal kan? Okey, tahiyat awal tu bacaan dia macam mana? Awak baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. And last sekali awak bukan akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi. Bukan. Sebab itu kita panggil tasyahud al-akhir. Tapi untuk tasyahud al-awwal, bila awak baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, and last sekali awak akan end up dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru bangun. Allahu Akbar. Bangun untuk rakaat yang ketiga pula. Itu adalah at-tasyahud awal. So, bila once awak tinggal at-tasyahud awal, awak dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Yang kedua, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam akibat tasyahud awal, iaitu selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akibat tasyahud awal, iaitu pada tasyahud yang pertama. Bila once awak tertinggal yang tu dalam tasyahud yang awal, apa kena buat? Sujud sahwi. So, ini merupakan sunan ab'ad. Okay, next. Yang ketiga, al-julus litasyahud awal, iaitu duduk tahiyat awal. Kalau awak baca tahiyat awal tapi duduk tahiyat akhir boleh ke? Tak boleh. Bila baca tahiyat awal, duduk pun kena tahiyat awal. So, al-julus litasyahud awal pun penting. Kalau awak duduk dengan bukan tasyahud awal, selain daripada tasyahud awal, so awak dituntut untuk melakukan sujud sahwi juga. Okay, next. Yang keempat, as-salat ala Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud akhir, iaitu selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas membaca tasyahud yang kali kedua. Ali ni maksud dia adalah ahli, iaitu ahli keluarga baginda, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, so kena ada selawat ke atas ahli keluarga, bukan hanya pada Nabi sahaja, tapi ahli keluarga Nabi pun perlu juga dalam tasyahud akhir. Kan bila kita tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, and then dekat tengah-tengah tasyahud akhir itu kita ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu adalah selawat ke atas Nabi. Tapi kena ada juga wa ala ali sayyidina Muhammad, iaitu dan juga
selawat ke atas ahli keluarga Nabi. Last kali iaitu al-qunut fil i'tidal min rak'atis saniyah fi mawdi'ain, iaitu membaca kunut. Kunut pada i'tidal dalam rakaat yang kedua. Fi mawdi'ain. Mawdi'ain ni maksudnya dalam dua perkara ini. Yang pertama, rak'atis saniyah fi salatis subhi. Rakaat yang kedua pada solat subuh. Bila awak solat subuh kan ada 2 rakaat kan? Okey, masa rakaat yang kedua tu ada doa kunut, ada bacaan kunut. So bila awak tertinggal bacaan kunut tersebut, perlu untuk kita sujud sahwi. Okey. Perkara yang kedua iaitu akhir rakaati min salatil witri, iaitu pada rakaat yang terakhir dalam solat witir. Bila rakaat terakhir dalam solat witir kena ada bacaan kunut. Jangan main solat je witir tapi tak ada bacaan kunut. Kalau tak ada bacaan kunut, dituntut juga untuk sujud sahwi. So, 5 perkara ini merupakan sunat-sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni apa? Ingat. Ma yujbar tarkuhu bisujudis sahwi. Kalau awak tinggalkan perkara tersebut, dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Ini yang kita panggil sebagai sunat ab'ad. Ada 5 sahaja, so jangan lupa. Okey, untuk sunat yang kedua iaitu sunanul hayat. Apa makna? Kullu ma la yujbar tarkuhu bisujudis sahwi. Iaitu setiap apa yang tak dituntut tarkuhu bila kita meninggalkannya dengan sujud sahwi. Dengan melakukan sujud sahwi. Maksudnya apa? Kalau awak tak buat perkara-perkara sunat hayat ni, tak perlu untuk sujud sahwi. Okey, berbeza dengan sunat ab'ad tadi. Sunat ab'ad bila once kita tinggalkan perkara yang sunat ab'ad, kita ni dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Tapi untuk sunat hayat, kalau awak tinggalkan sunat hayat ni, tak perlulah untuk kita membuat sujud sahwi. Faham Okey, apa yang pertama, bila kita melakukan sunat hayat dalam solat kita akan dapat pahala more than daripada tak buat. Okey. So yang pertama iaitu raf'ul yadain, iaitu mengangkat kedua tangan. Okey, kaifiyah adaihi, bagaimana cara dia? Okey, cara dia yang pertama, ayarfa' kaffai mustaqbilan lil qiblah, iaitu mengangkat mengangkat apa? Kaffai, kedua telapak tangan mustaqbilan, bertemu ataupun menghadap lil qiblah, kepada kiblat. Bila awak angkat tangan Allahu Akbar, masa nak angkat tangan tu kan, make sure tangan awak tu menghadap ke arah kiblat. Barulah awak akan dapat pahala sunat hayat ni. Tapi bila once awak tak buat menghadap kiblat, awak just buat telapak tangan awak ni menghadap each other, it's okay, tak ada masalah. Tak perlu untuk kita sujud sahwi. Yang kedua, antakuna kaffahu mansyuratai al-asabi' muhaziyan bi ibhamihi li syahmatai al-udhunain. Apa makna? Antakuna kaffahu mansyuratai al-asabi'. Meluruskan apa? Al-asabi', jari-jari, muhaziyan, sejajar ataupun selari dengan bi ibhamihi. Ibham maksudnya ibu jari kita. Li syahmatai al-udhunain. Bila dah selari dengan ibu jari kita, sama-sama kita selarikan dengan al-udhunain, kedua-dua telinga kita. Faham tak maksud dia? Maksudnya bila awak nak angkat takbir, Allahu Akbar, make sure position tangan awak time tu berada selari dengan cuping telinga awak. Li syahmatai al-udhunain ni maksudnya cuping telinga. Selari dengan cuping telinga awak. Bukan kedudukannya dekat pinggang ataupun dekat shoulder awak, bukan dekat awak punya head. Make sure dia sejajar dengan awak punya cuping telinga, syahmatai al-udhunain. Tapi in case kalau awak tak buat macam tu, it's okay, tak ada masalah. Sebab kalau awak buat, awak akan dapat sunat hayat. Okay, next. Antakuna kaffahu makshufatain. Apa makna? Hendaklah kaffahu, telapak tangan itu makshufatain, direnggangkan, dibukakan. Jangan rapatkan pula jari-jari awak ni, rapat macam tu, tak. Rapat macam baby tu kan? Tak, awak kena renggangkanlah dia. Allah, renggangkan dia. Okay, sebab awak akan dapat pahala sunat hayat tersebut. Okay, the last one is yusannu li raf'il yadain fi arba'ati mawadi', iaitu disunatkan untuk mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi', dalam keempat perkara ni. Apa yang pertama? Inda takbiratul ihram, iaitu ketika takbiratul ihram. Masa awak nak start solat tu kan ada takbiratul ihram kan? Allahu Akbar. Lepas tu baru baca doa iftitah, betul tak? Waktu tu memanglah disunatkan untuk mengangkat kedua belah tangan. Yang kedua, al-huwi di rukuk. Maksudnya ketika turun untuk rukuk. Ketika turun untuk rukuk tu, masa awak nak pergi subhana rabbil azimi tu, kan sebelum tu awak dalam keadaan berdiri. So bila awak nak turun untuk rukuk, awak perlu untuk angkat tangan. Sunat untuk kita angkat tangan. Ar-raf'i minar rukuk, iaitu bangun daripada rukuk. Bacaan dia macam mana? Sami'allahu liman hamidah. Macam tu kan bacaan dia. Tak perlu pun Allah Akbar. Cuma dalam konteks ni kita nak pentingkan yang ni, iaitu raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan.
So bila awak rukuk tu subhana rabbil azimi wa bihamdi, masa bangun untuk sami Allahu liman hamidah, perlu untuk awak angkat kedua-dua belah tangan awak sejajar dengan cuping telinga awak, dan juga telapaknya menghadap kiblat serta direnggangkan jari-jarinya. Itu dia punya kaifiyah dia, dia punya cara dia. Okay, the last one, waktu bila kita sunat untuk angkat tangan, waktu al-qiyam minat tasyahud awal, iaitu bangun daripada tasyahud awal. Tasyahud awal ni waktu bila? Waktu rakaat kedua awak, masa awak buat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, tapi end up dia akan berakhir waktu bila? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas awak nak bangun kan? Masa awak nak bangun tu perlulah untuk angkat tangan. Sunat untuk kita angkat tangan. Okay, so faham ya untuk rafi'ul yadain? Okay, next kita pergi kepada wada'ul yadil yumna alal yusra, iaitu wada'. Wada' ni maksudnya meletakkan yadil yumna, tangan kanan, alal yusra, kepada tangan kiri. Bagaimana kaifiyah dia? Bagaimana cara pelaksanaan dia? Ay yaqbida biyaminihi ku'a yasarihi wa ba'da sa'idihi wa rusghihi. So waktu solat tu, tangan kanan tu genggam pegalangan tangan kiri awak. Wa ba'da sa'idihi wa rusghihi. Dan juga sebahagiannya bersentuhan dengan lengan tangan kiri. Yang kedua, antakuna al-asabi'ul yumna haula al-mifsal. Hendaklah asabi', jari-jari, al-yumna, jari-jari belah kanan ini, haula. Haula ni maksudnya apa? Di sekeliling al-mifsal, di sekeliling dengan pegalangan tangan kiri. Yang ketiga, antakuna liadan tahta sadrihi wa fawqa suratihi. Hendaklah kedua-dua tangan ini tahta. Tahta ni maksudnya di bawah. Di bawah mana? Di bawah dada. Wa fawqa suratihi, dan di atas suratihi maksudnya apa? Pusat. Maksudnya di antara tengah-tengah, antara dada awak dengan awak punya pusat masa awak letak tangan tu. Cuma awak pernah perasan kan, ada yang letak tangan dekat pinggang, ada yang letak tangan dekat dada, ada yang letak tangan dekat perut. Itu ikut mazhab masing-masing. Sunat hayat bila kita buat tangan kita itu letak di antara pusat dan juga dada. Okay, yang ketiga, an-nazaru ila mawadi'is sujud, iaitu an-nazar maksudnya memandang. Memandang ke mana? Ke mawadi'is sujud, mawadi' tempat sujud. Sunnun nazar ila mawadi'is sujud daiman. Disunatkan untuk pandang kepada tempat sujud tersebut sentiasa. Tak boleh awak pandang tempat lain. Adik lalu dekat belah kiri, jangan pandang adik lalu. Pandang ke tempat sujud awak. In case kalau awak tak ada sejadah, tempat sujud awak tanah, pandang tanah tersebut. Macam tu. Yang penting, yang mana dipanggil sebagai mawadi'is sujud, itu adalah tempat sujud awak. Okay? Sentiasa pandang situ. Illa, melainkan ataupun kecuali. Ketika mana? Bacaan. Bacaan apa? Fit tasyahud. Waktu awak buat tasyahud awal, tasyahud akhir. Kan ada syahadah kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Masa illallah tersebut, fayarfa'u musabbihah, iaitu jari telunjuk awak ni diangkat. Diangkat. Wa yanzur ilaiha, dan kita kena pandang kepada jari telunjuk tersebut. Hatta taslimatil ula, sampailah salam yang pertama. Bila orang baca asyhadu an la ilaha illallah, masa asyhadu an la ilaha illallah, orang dah pandang dah dekat jari tu. Sebenarnya bukan waktu asyhadu an la, tapi waktu illallah. Masa asyhadu tu awak still lagi pandang dekat mawdi'is sujud. Tapi bila awak dah asyhadu an la ilaha illallah, bila dah illallah, barulah pandang ke tempat jari telunjuk awak. Okey? Lepas tu jari telunjuk awak tu kena maintain. Maintain sampailah awak dah bagi salam yang pertama. Atas limatul ula. Pandang belah kanan kan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Masa pandang belah kanan tu barulah pandang tempat lain. Waktu selain daripada tasyahud awal, awak kena pandang mana? Mawdi'is sujud. Pandang ke tempat sujud awak tersebut. Okay, next. Yang keempat. Du'aul iftitah. Iaitu membaca doa iftitah. Kalau baca Al-Fatihah, itu merupakan rukun solat. Tapi kalau doa iftitah, itu merupakan sunat hayat. Kalau awak tertinggal, it's okay, tak ada masalah. Tak perlu pun untuk buat sujud sahwi. Tapi kalau awak buat doa iftitah, lagi bagus. Sebab doa iftitah ini adalah sunat hayat. Okay, syarat dia apa? Ayakuna aqibat takbiratul ihram qabla ayashra' fi qira'atil Fatihah. Maksud dia apa? Hendaklah dilakukan waktu bila? Selepas takbiratul ihram, qabla ayashra' fi qira'atil Fatihah, sebelum membaca surah Al-Fatihah. Bila awak dah angkat takbir Allahu Akbar, sebelum nak baca Al-Fatihah tu kenalah baca doa iftitah, barulah dapat pahala sunat tersebut. Tapi kalau in case awak tak baca doa iftitah, it's okay, tak ada masalah. Okay, yang kedua, alla yakhaf khuruj waqtis salah. Hendaklah makmum tersebut tidak bimbang. La yakhaf, tak perlu takut pun.
Khuruj waktu solat, tak perlu takut pun waktu habis solat tersebut. Okey? Yang ketiga, alla yakhaf al-ma'mum fawati ba'dal Fatihah. Dan juga makmum tersebut tak perlulah nak yakhaf, tak perlulah nak bimbang, tak perlu nak takut jika tidak sempat untuk menamatkan bacaan Fatihah tersebut. Sebab doa iftitah ini merupakan sunat hayat. So tak perlu takut, tak perlu terkejar-kejar nak habiskan doa iftitah tersebut. Yang kelima, al-isti'azah. Okay, this one is not dal, tapi ini adalah zal. Okay, so bukan isti'adah, walakin al-isti'azah. Okay, kat sini al-isti'azah ba'da tawajjuh, iaitu membaca al-isti'azah. Ma makna al-isti'azah? Membaca ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baca yang tu ba'da tawajjuh, selepas membaca tawajjuh, iaitu selepas membaca al-iftitah. Yang pertama, yaqra'uha qabla qira'atil Fatihah, membacanya sebelum bacaan Al-Fatihah. Iza quri'at Al-Fatihah qabla al-isti'azah, sekiranya awak baca Al-Fatihah dulu sebelum al-isti'azah, sebelum a'udzubillahi minasyaitanirrajim, fatat, maka batallah ataupun maka gugurlah al-isti'azah, ta'awuz tersebut, wa kuriha an ya'ud ilaiha, dan makruh untuk mengulanginya. Maksudnya, kalau awak baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lepas tu baru Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampailah habis, it's okay, tak ada masalah. Tapi kalau awak baca Al-Fatihah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, lepas tu waladdallin, lepas tu nak sambung surah seterusnya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, tak boleh macam tu. Maka batallah awak punya al-isti'azah tersebut. Bila baca ta'awuz, Al-Fatihah, and then nak ke surah seterusnya, baca je Bismillahirrahmanirrahim, tak perlu untuk ta'awuz. Faham Seterusnya, al-jahru bil qira'ati fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Apa makna? Al-jahru bil qira'ati ni maksudnya bacaan dengan kuat, fi mawdi'ihi, pada tempatnya, wal israru, dan bacaan dengan perlahan, fi mawdi'ihi, pada tempatnya. Al-mawadi' fiha al-jahri bi qira'ati li imam wal munfarid. Ini bukan al-qira'ah, ini typo. Al-mawadi', tempat-tempat padanya yang perlu dengan al-jahru, bacaan dengan kuat, al-jahru bi qira'ah lil imam wal munfarid, sama ada awak menjadi imam ataupun awak solat individu. So waktu bila untuk kita baca dengan bacaan yang kuat ni? Waktu solatul fajri, iaitu solat subuh. Ataupun waktu bila? Awal rak'atain fil maghrib wal isya'. Pada rakaat yang pertama dalam solat maghrib dan juga solat isya'. Seterusnya waktu solatul jumu'ah. Okay, ini bila awak jadi imam lah sekolah solat Jumaat ni. Lepas tu solatul aidain. Solatul aidain sama ada awak jadi imam ke ataupun awak solat secara perseorangan, perlu baca dengan bacaan yang kuat. Aidain ni maksudnya dua hari raya, sama ada Aidil Fitri ataupun hari raya Aidil Adha. Okey, lepas tu khusuful qamar. Khusuful qamar ni waktu bila? Waktu solat sunat gerhana bulan. Lepas tu al-istisqa, iaitu solat minta hujan, pun perlu dengan bacaan yang kuat. And then solat at-tarawih, dan juga witru Ramadan. Ini pun perlu dengan bacaan kuat. Kalau awak perasan dekat masjid-masjid tu waktu awak solat tarawih, mana ada baca dengan perlahan. Kalau tak dengar sampai rumah. That's why imam tu baca dengan bacaan kuat. Sebab apa? Sebab bila awak baca dengan bacaan kuat waktu solat-solat sedemikian, awak akan dapat pahala sunat hayat. So waktu bila kita baca dengan israr. Israr ni maksudnya bacaan dengan perlahan. Waktu bila? Contoh dia waktu solat asar. Solat asar awak solat secara seorang ataupun solat secara imam, awak tak perlu baca dengan bacaan yang kuat. Itu contoh al-israr al-qira'ah, iaitu bacaan dengan perlahan. Waktu solat bila? Solat asar dan juga solat zuhur. Sunat hayat yang ketujuh iaitu at-ta'min ba'da intihak al-Fatihah. At-ta'min ni maksudnya apa? Menyebutkan amin. At-ta'min ni maksudnya awak sebut amin tu kan? Waktu bila? Ba'da intihak al-Fatihah. Selepas berakhirnya al-Fatihah. Bila dah baca al-Fatihah sampai waladdallin. Jangan senyap je. Bila awak sebut amin, awak akan dapat pahala sunat hayat lah. Okey, tengok yang pertama, ayutba' ba'da intihak qira'ah waladdallin bi kalimah amin. Okey, diikuti selepas apa? Selepas intihak qira'ah, selepas berakhirnya bacaan waladdallin. Waladdallin ni bacaan apa? Bacaan terakhir dalam surah Al-Fatihah. Habis je surah Al-Fatihah tu waladdallin. Jangan lupa untuk kita sebut amin. Tak kisahlah awak solat tu secara berimam ataupun secara berseorangan. Tak kisah. Yang penting bila awak lafazkan amin, awak akan dapat pahala sunat hayat tersebut. Hukumuhu sunnatun fi kulli salah. Hukumnya apa? Hukumnya sunat dalam setiap solat.
Tak kisahlah awak solat tu solat sunat ke ataupun solat wajib, solat fardu, awak akan dapat pahala sunat bila awak lafazkan amin tersebut dalam pengakhiran Al-Fatihah. Okay, bagaimana caranya? Caranya adalah ayyujhir bihal ma'mum, hendaklah makmum menyebut fil qira'atil jahriyah dengan bacaan yang kuat, tabi'an lil imam. Diikuti dengan imam. So bila imam tu baca waladdallin, bila awak solat secara berjemaah lah, walaupun awak perempuan, jangan takut untuk sebut amin, sebut je amin walaupun awak di tempat yang perempuan. Imam tersebut kan laki kan, so bila awak solat tu awak makmum tapi makmum perempuan, jangan takut untuk sebut amin. Awak akan dapat pahala sunat hayat tersebut. Cuma janganlah sebut tu melebihi makmum lelaki kat depan. Wa yusiru biha fil qira'ati sirriyah, dan membaca dengan perlahan ketika solat sirriyah. Bila solat sirriyah ni, contoh macam solat Zuhur tadi ataupun solat Asar, awak janganlah baca amin kuat-kuat pula sebab awak pun tak dengar imam tu baca Al-Fatihah ke tak. Sebab kita kira artis sirriyah dalam solat Zuhur, baca dengan bacaan yang perlahan. So imam pun tak baca dengan bacaan kuat, jangan awak tiba-tiba amin kat belakang. Okay, next. Makna kalimah amin maksudnya apa? Istajib ya Rab. Tu maksud dia. Maksud untuk kalimah amin ni maksudnya apa? Ya Allah, perkenankanlah ya Allah. Okay, sebab tu saya kata tadi, yang waktu first part pertama as-salatu, maksud as-salatu fil lughah apa dia? Ad-du'a bil khair, iaitu mendoakan kebaikan. So setiap lafaz awak ataupun setiap pergerakan awak dalam solat awak tersebut merupakan satu doa. That's why lah ada perkataan amin selepas waladdallin. Maksudnya awak mengaminkan Al-Fatihah tersebut. Awak mengaminkan apa yang imam baca Al-Fatihah tadi. Sebab dalam Al-Fatihah tu ada unsur-unsur doa. That's why awak aminkan dia. Faham ya? Sebab tu pentingnya perkataan amin. Awak akan dapat pahala sunat hayat kat situ. Okay, next. Qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah. Membaca sesuatu daripada ayat-ayat Quran ba'dal Fatihah, selepas Al-Fatihah. Maksudnya baca apa? Baca surah. Mawdi' yustahab biha. Tempat yang disunatkan waktu bila? Raka'atan al-awlayan. Iaitu 2 rakaat yang pertama. Bagi imam. Bin nisbatih lil imam wal munfarid. Ataupun bagi individu ataupun bagi solat yang seorang-seorang bersendirian. Okey. Yang kedua, tusannul qiraah ala tartib al-mazhaf. Kena ikut susunan. Sunat untuk kita ikut susunan mazhaf tersebut, iaitu susunan ayat Al-Quran tersebut. Contoh dia apa? Bila awak nak baca surah, awak starting dengan surah Al-As dulu. Wal 'as innal insana lafi khus. Awak baca situ dulu. Okey, lepas tu baru rakaat kedua barulah baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ikut tertib surah tersebut. Ikut susunan dalam surah Al-Quran tersebut. Jangan surah An-Nas dulu. Rakaat pertama dah surah An-Nas dah. Tiba-tiba rakaat kedua surah Al-Baqarah. Tak boleh macam tu. Ikut susunan dia. Jelas ya? Bacaan surah dalam solat, hukum dia apa? Sunat hayat. Kalau awak tak baca surah, it's okay, tak ada masalah. Sebab itu merupakan sunat hayat. Dan tidak terkandung dalam rukun solat yang 13. So tak ada masalah. Cuma Al-Fatihah kalau awak tinggal, kena sujud sahwi. Takbiratul intiqalat. Bermakna ada 4 takbir pada setiap rakaat. Apa yang pertama? Al-huwi li ruku'. Maksudnya apa? Maksudnya bila awak turun untuk rukuk. Masa awak nak subhana rabbil azimi wa bihamdi, awak dalam keadaan berdiri kan? So dalam keadaan berdiri tu nak turun untuk rukuk, awak kena Allahu Akbar. Macam tu. Awak kena angkat takbir dulu. Lepas tu baru rukuk kan? Barulah subhana rabbil azimi wa bihamdi. Macam tu. Al-khafdi lis sujudain. Maksudnya apa? Turun untuk 2 sujud. Masa nak turun untuk 2 sujud tu dalam keadaan berdiri kan? So bila awak nak sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi, awak Allahu Akbar, barulah subhana rabbil a'la wa bihamdi. Macam tu. Okey, yang ketiga, raf'i minas sajdatain, iaitu bangun selepas 2 sujud. Waktu awak baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Tu doa iftirash tu. Lepas tu barulah awak Allahu Akbar, macam tu. Jangan terus buat je tapi tak takbir, tak boleh macam tu. Sebab itu merupakan takbiratul intiqalat, iaitu takbir ketika mana? Ketika berpindah rukun. So kena ada takbir kat situ. Ingat tak, as-salatu fil lughah yakni ad-du'a bil khair, iaitu mendoakan kebaikan. Dalam sajdatain ni ada rabbighfirli warhamni wajburni. Kalau awak perasan kat situ adalah doa iftirash, iaitu mendoakan apa? Cuba awak recall balik dia punya maksud dia. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunkanlah aku, warhamni, dan rahmatilah aku, wajburni warfa'ni, dan angkatlah aku, warzuqni, dan rezekikanlah aku, wahdini, dan berilah petunjuk kepada aku, wa'afini wa'fa'anni, dan maafkanlah aku. Kat situ awak dah berdoa dah.
Sebab tu saya kata kalau kita dah malas nak berdoa, waktu bila nak berdoa? Waktu solat lah kita berdoa. So waktu sajadah ini pun merupakan waktu kita berdoa juga. Okay, next. Al-qiyam an tashahud awal. Iaitu bangun selepas tasyahud awal. Tasyahud awal waktu bila? Waktu baca at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatulillah. Tapi ending dia kena Allahumma salli ala Muhammad. Awak dah Allahu Akbar. Kat situ ada takbir kan? So kena takbir kat situ. La yusannu takbir inda raf'i min ruku' lakin yusannu qaul sami'allahu liman hamidah. Okay, kat sini. Kat sini tak disunatkan takbir ketika mana? Ketika awak raf'i min ruku', ketika awak bangun daripada ruku', awak tengah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Masa nak bangun tu kan awak baca sami'allahu liman hamidah. Disunatkan untuk baca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. At-tasbih inda ruku' wa sujud sirran. Iaitu apa maksud dia? Bertasbih ketika ruku' wa sujud sirran, dan sujud secara perlahan. Ayaqul iza istaqara raki'an subhana rabbil azimi wa bihamdi. Masa awak nak ruku' tu bacaan dia macam mana? Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Awak bertasbih kepada Allah tentang keagungan Allah dan memujinya. Sebanyak berapa kali? Thalatha marratin. Sebanyak 3 kali. Itu kalau bacaan untuk ruku'. Kalau bacaan untuk sujud, ayaqula iza istaqara sajidan. Bila awak nak sujud, bacaan dia macam mana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Awak bertasbih tentang ketinggian Allah dan juga memujinya. Sebanyak berapa kali? Thalatha marat. Sebanyak 3 kali. So beza ya bacaan rukuk dengan bacaan sujud. Bacaan rukuk, apa beza dia? Dekat azim. Kalau bacaan sujud, dekat mana? Dekat al-a'la. Kenapa dekat al-a'la? Sebab bila awak sujud, awak merendahkan diri awak dan awak meninggikan Allah. Tasbih inda rukuk wa sujud sirran ni, tasbih ketika rukuk dan juga sujud penting. Tapi tasbih secara apa? Secara sirran, iaitu secara perlahan. Tak perlu nak baca kuat-kuat. Kalau baca kuat-kuat tu adalah praktis amali waktu awak zaman sekolah rendah. So tak perlu. Bacaan dengan bacaan sirran sahaja, iaitu secara perlahan sahaja. Wad'ul yadain ala awwal fakhizain fi jalsatai at-tashahud. Apa makna? Wada' meletakkan al-yadain, kedua-dua tangan, ala mana? Awwalil fakhizain, iaitu di pangkal fakhizain. Fakhizain tu apa? Pangkal peha. Fi jalsatai at-tashahud, dalam duduk tasyahud. Okey, yang pertama, ayyabsuta al-yusra ma'a dhammi al-asabi' ila ba'diha. Ayyabsuta al-yusra, apa makna? Meletakkan tangan kiri ma'a dhammil asabi' ila ba'diha, dengan merapatkan apa? Asabi', jari-jari. Bihaitsu takun, di mana hujung ru'usul asabi', hujung jari tersebut, usawiyatan li awal rukbah. Berada di mana? Di pangkal rukbah, pangkal lutut awak tu. Masa awak nak duduk tasyahud tu, awak punya tangan, telapak tangan awak tu dekat mana? Dekat pangkal lutut awak, dekat hujung lutut tu. Jangan dekat lutut betul-betul, tapi dekat hujung lutut, atas peha berdekatan dengan lutut. Ayyaqbidal yumna ilal musabbihah wa summiyat bis-sababah. Ayyaqbida, menggenggam al-yumna, menggenggam tangan kanan, kecuali illa mana? Al-musabbihah, kecuali jari telunjuk. Musabbihah ni jari telunjuk. Awak genggam tangan kanan awak tu dengan genggaman yang macam penumbuk tu. Awak punya jari telunjuk kena keluarkan untuk syahadah, yang dinamakan dengan jari telunjuk. Yang mana jari tersebut kena munkhafid, kena rendah. Awal tasyahud, ketika membaca tasyahud, hatta iza wasala ila qawlihi illallah, sehinggalah bacaan sampai bacaan mana? Illallah. Yarfa'uha isyaratu ila tauhid. Dan itu adalah mengangkat isyarat. Isyarat untuk apa? Untuk isyarat ni maksudnya simbol lah. Simbol untuk ketauhidan. Ila tauhid ilallah. Iaitu ketauhidan Allah yang Esa. Wa yusannu, dan disunatkan antabqa, disunatkan lagi untuk kita kekalkan marfu'atan. Okay, bila awak dah baca asyhadu an la ilaha illallah, masa illallah barulah jari telunjuk awak ni angkat kan? Okay, illallah jari telunjuk angkat. Lagi sunat bila awak kekalkan jari telunjuk awak tu marfu'atan, dalam keadaan terangkat, ayyuharikuha ila akhiris salah, tanpa digerakkan sehinggalah selesai solat tersebut. At-tawarruk fil jilsatil akhirah wal iftirash fi ghairiha. At-tawarruk ketika duduk apa? Duduk tahiyat akhir. Wal iftirash, dan iftirash fi ghairiha, pada selainnya. Okey, ada dua kat sini. Yang pertama tawarruk, yang kedua al-iftirash. Tawarruk ni apa? Tawarruk ni ayyajlisa al-musalli ala warikihil aisar. Maksud dia apa? Duduk
duduk di atas punggung kiri. Ayansib rijlahul yumna. Dan ditegakkan kaki kanannya, rijlahul yumna, di mana diletakkan kaki kiri di bawah kaki kanan sehingga apa? Wa yukhrija ar-rijla al-yusra min tahtiha. Sehingga terkeluarlah sedikit. Faham macam mana nak duduk tawaruk ni? Awak duduk tahiyat akhir tu. Masa tahiyat akhir tu macam mana cara duduk dia? Macam tu lah duduk tawaruk ni. Saya rasa semua dah tahu dah macam mana duduk tawaruk ni. In case yang tak tahu, boleh Google macam mana duduk tawaruk, iaitu duduk ketika tahiyat akhir. Okey, yang kedua, al-iftirash. Okey, duduk al-iftirash ni maksudnya apa? Ayyajlisa al-musalli. Duduk di mana? Di atas ka'bi rijlihil yusra, di atas buku lali kaki kiri. Dan ditegakkan wayansib rijlahul yumna, dan ditegakkan kaki kanannya ala ru'us asabi'iha, dengan semua jarinya menyentuh lantai. Kena tongkatkan jari awak tersebut. Itulah duduk al-iftirash. Saya rasa ini pun semua dah tahu macam mana duduk al-iftirash. As-salawat al-ibrahimiyah thumma ad-du'a ba'da tashahhud al-akhir. Selawat al-ibrahimiyah. Apa ibrahimiyah ni? Maksudnya selawat ke atas Nabi Ibrahim. Thumma ad-du'a ba'da tashahhud al-akhir. Kemudian doa selepas tasyahud akhir. Waktu awak duduk tasyahud akhir tu, kan ada bacaan tahiyat akhir kan? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Okey, masa tengah-tengah tu kan ada selawat kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu adalah selawat untuk Nabi dan juga ahli keluarganya. Tapi jangan lupa ada apa? Ada kama sallaita ala Ibrahim, seperti mana selawatku kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan juga ahli keluarga Ibrahim. Ba'da tasyahudil akhir. Lepas tu barulah kita settlekan dengan innaka hamidum majid. Bacaan tahiyat akhir yang last kali. Innaka hamidum majid. Tapi jangan lupa untuk salawatul ibrahimiyah, iaitu selawat ke atas Nabi Ibrahim. Apa bacaan dia? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barulah fil alamin innaka hamidum majid. At-taslimatus tsaniyah. Okey, at-taslimatul ula dekat mana? Dekat rukunus solah, iaitu rukun-rukun solat. Kalau awak tinggal taslimatul ula, awak kena sujud sahwi. Tapi untuk taslimatul tsaniyah, salam yang kedua, perlu ke sujud sahwi? Tak perlu pun. Sebab dia merupakan sunat hayat. Ayudhif ba'da taslimatil ula, taslimatil ukhra, multafitan ila jihatil yasar. Maksud dia apa? Ayudhifa ba'da taslimatil ula. Menambah, yudhif ni maksudnya menambah, idhafah. Menambah ba'da taslimatil ula. Menambah satu salam selepas salam yang pertama. Sebab taslimatul ula tu kan saya kata tadi rukun min arkanis salah, iaitu rukun daripada rukun-rukun solat. Awak kena tambah satu lagi. Satu lagi yang kita tambah tu kita panggil sebagai taslimatus tsaniyah, iaitu multafitan ila jihatil yasar, sambil menghadap ke mana? Ke sebelah yasar, ke sebelah kiri. Sebab taslimatul ula kena bagi salam belah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan itu adalah rukun solat. Tapi taslimatus tsaniyah kena menghadap sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi itu merupakan sunat hayat. Kalau awak tinggal salam belah kiri, it's okay, tak ada masalah. Tapi kalau awak tinggal salam belah kanan, kena sujud sahwi. Faham ya? Last kali. Iltizam al-khusyu' fi sa'iris salah. Apa makna? Iltizam maksudnya awak kena sentiasa berada dalam keadaan khusyuk fi sa'iris salah, sepanjang perjalanan solat awak tersebut. Sa'ir ini maksudnya sepanjang solat tu. Daripada awal sampai habis kena dalam keadaan khusyuk. Pengertian dia macam mana? Khudur al-qalbu wa sukun al-jawarih wa tadabbur qiraati wal azkar. Macam mana cara khusyuk dia? Dengan cara menghadirkan hati awak wa sukun, dan juga ketenangan. Sukun ni bukan tanda sukun tapi tanda ketenangan. Al-jawarih pada mana? Pada anggota badan awak. Wa tadabbur. Tadabbur ni maksudnya dan juga menghayati. Menghayati apa? Al-qiraah. Menghayati bacaan-bacaan tersebut. Macam kalau awak baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Hayati dia punya makna dia. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hayati setiap maknanya. Bila awak hayati, automatically awak akan dapat macam mana cara untuk khusyuk dalam solat tu. Wal azkar, dan juga menghayati zikir-zikirnya. Zikir-zikirnya waktu bila? Awak tasbih tu lah. Contoh macam Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Itu adalah zikir ya. Itu adalah tasbih kepada Allah. Cara nak khusyuk ni adalah dengan awak menghadirkan hati awak, tenangkan anggota badan awak, serta menghayati bacaan-bacaan ayat Quran dan juga bacaan-bacaan zikir dalam solat tersebut. Itu adalah khusyuk sepanjang sa'ir solat, sepanjang perjalanan solat awak tersebut. Kat situ awak akan dapat pahala sunat hayat. Next kita pergi kepada mubtilatis solat, yakni perkara yang membatalkan solat.
Kat sini kita akan ada bayan sekali, keterangan perkara yang membatalkan solat. Okey, perkara pertama apa? Al-kalamul amdu. Bermakna bercakap dengan sengaja. Bercakap sesuatu yang mubtil, iaitu membatalkan lis-solah, membatalkan solat. Ma'idan. Ma'idan ni sama maksud dengan illa, kecuali ataupun melainkan Al-Quran. Bacaan Al-Quran ataupun zikru, iaitu zikir-zikir ataupun doa. Sebab dalam solat ni kita ada terkandung dengan bacaan-bacaan Quran dan juga ada terkandung dengan zikir-zikir dan juga doa. Seperti apa? Wahwa, seperti muallaf min harfain fa akthar. Makna terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 huruf ataupun lebih, aksar, lebih. Wa illam yufham minhu makna. Walaupun lam yufham, walaupun tak faham daripadanya makna. Muallaf min harfin wahidin. Bercakap dengan walaupun satu huruf. Iza kana lahu makna. Sekiranya awak faham makna tersebut. Contoh dia apa? I minal wa'yi. I minal wa'yi ni maksudnya bermakna hati, wa'yi. Contoh al-kalam amdu ni maksudnya apa? Contoh macam ni. Awak tengah solat and then tiba-tiba kucing dia main kejar-kejar kan dekat awak punya sejadah tu dengan kawan dia. Tapi awak terlafazkan macam tu. Contoh macam tu. Itulah al-kalamul amdu, iaitu bercakap dengan sengaja. Walaupun awak sebenarnya tak sengaja nak buat benda tu. Tapi tak boleh lah sebab dah lari khusyuk dah kat situ. Ataupun awak tengah solat-solat, kawan sebelah terkentut tapi dia solat juga. Pasal awak nak tergelak kan? Awak nak tergelak, awak berbunyikan gelakan awak tu. Contohnya bunyi macam mana? Contoh macam tu lah bunyi dia. Itu adalah wa illam yufham. Awak tak faham maksud dia. Awak tak faham makna huruf awak tu. Tapi still dalam kategori gelak juga. Awak bercakap dengan sengaja. So tak boleh. Al-kalamul amdu, sekiranya awak faham apa yang awak cakap ataupun awak tak faham apa yang awak cakap, tak boleh. Sebab al-kalamul amdu adalah perkara yang mubtilatis solah. Yakni perkara yang membatalkan solat. Perkara yang kedua, al-amal al-kathir al-mutawalli. Yakni pergerakan yang banyak dan juga mutawalli, berturut-turut. Maksudnya apa? Al-fi'lu mukhalif lis-solah. Perbuatan yang luar daripada solat. Wa syurutuhu. Dan syaratnya macam mana? Yang pertama, ayakthur wa yatawala bi'adwin thaqil. Iaitu pergerakan yang banyak dan berturut-turut. Yatawala ni maksudnya berturut-turut. Bi'adwin dengan anggota yang apa? Thaqilin, yang besar. Thaqil ni maksudnya berat. Tapi kalau konteks ni maksudnya pergerakan yang berturut-turut dengan anggota yang besar. Contohnya macam mana? Kalau anggota kecil, contohnya macam lidah awak. Lidah awak perlu untuk bergerak. Sebab apa? Sebab lidah awak nak bercakap kan? Nak bercakap dengan zikir-zikir, ayat Al-Quran, doa dan sebagainya. Kalau anggota yang besar, contohnya macam mana? Tangan awak. Nak garu lah. Tak boleh macam tu. Dhabitul kathrah. Iaitu kadar ukuran jumlah yang banyak. Wahwa salas harakat fasa'idan. Pergerakan tu lebih daripada 3 kali dan juga ke atas. Tak boleh. Kalau awak nak garu kata sangat kan, tak ada masalah. Garu je lah. Tapi kalau garu 24 jam, sana sini, better awak berhenti solat, garu dulu, baru ambil uduk solat balik. Macam tu. Yang ketiga, dhabitul muwalah. Iaitu kadar ukuran yang berturut-turut. Muwalah, berturut-turut. Antakunal amal mutatabi'ah bil urfi. Pergerakan yang berturutan mengikut adat masyarakat setempat. Sebab apa terbatalnya solat? Sebab berlawanan dengan prinsip dan juga disiplin solat itu sendiri. Sebab kalau kita solat, kita perlu disiplinkan diri kita, betul tak? Sama juga macam kalau pergi sekolah, masuk kelas, adakah kita perlu gaduh? Tak. Kita kena disiplinkan diri kita untuk duduk dalam kelas, belajar, buat baik dekat sekolah, macam tu. Sama juga dalam solat. Dalam solat pun kena ada disiplin juga. Kena disiplinkan diri supaya tekun dalam solat. Tak perlu buat pergerakan lain. Bila buat pergerakan yang banyak dan berturut-turut, that's why lah boleh membatalkan solat. Yang ketiga, mulaqah najasatin li thawbin aw badanin aw makanin. Menemui najis di mana? Di pakaian, thawbin di pakaian ataupun badanin ataupun dekat badan awak, dekat kulit awak ke, aw makanin ataupun dekat tempat awak nak solat tersebut. Al-mulaqah ni maksudnya apa? Menemui. Menemui dengan cara macam mana? An tusiban najasah juz'an min thawbin badanin aw makanin. An tusibu. Seseorang tu terkena sebahagian daripada najis. Juz'an ni sebahagian ya. Sebahagian daripada najis dekat mana? Dekat thawbin dia. Dekat baju dia. Ataupun dekat mana? Dekat badan dia. Ataupun dekat makan, tempat nak solat. Bukan makan ukhra ya. Bukan tempat yang lain. Tapi tempat nak solat tu. Sebab kita kan nak solat kan. So kena suci daripada sebarang najis. Thumma la yubadir al-musalli ila ilqa'iha fawran. Kemudian dia tidak membuangnya. Atau solat tu dia tak buang najis tersebut dengan kadar yang fawran, dengan kadar yang segera. Akan terbatallah solat awak. Okey, yang kedua,
Wa in asabatuhu najasah bi ilqa'rih aw nahuhu. Wa in asabatuhu, manakala sekiranya terkena najis tersebut yang boleh dibuang, aw nahuhu wa tamakkun min ilqa'iha anhu fawran, yang mana yang boleh dibuang dengan segera dalam keadaan apa? Bi an kanat yabisatan, dalam keadaan najis tersebut bisah, yabisah maksudnya kering. Lam tabtul as-salah, maka tak terbatallah solat awal. Yang keempat, inkishafa juz'in minal awrat. Inkishafa maksudnya apa? Kasyaf, iaitu menampakkan ataupun terdedahkan juz'in, sebahagian daripada al-awrat, daripada aurat tersebut. Lam tabtul as-salah, tidak terbatalnya solat inkashafat, sekiranya inkashafat, terdedah auratul musalli, terdedah aurat solat, biduni qasdihi, dengan tanpa sengaja, wa asra' fi sitriha, dan segera menutupnya. Contoh dia macam mana? Okey, awak tengah solat. Okey, ada angin yang menyebabkan selak yang terlengkung awak sehingga menampakkan aurat awak. Bukan salah awak, bukan salah angin juga, tapi disebabkan angin menyebabkan awak punya kain tu terbang, betul tak? Okey, sampai menampakkan aurat. So, jangan biar je, awak kena cepat-cepat tutup. Kalau dalam keadaan macam tu, tak terbatas solat awak. Awak boleh teruskan solat. Melainkan kalau awak tengah-tengah solat, tiba-tiba awak nampak crush lalu. Silap sikit bagi crush nampak. Tak boleh macam tu. Kalau dengan sengaja, terbatallah solat. Tapi kalau tanpa sengaja disebabkan angin atau sebagainya, ataupun adik lalu, adik main-main, dia selakkan awak punya kain dekat kaki awak tu. Sampai nampakkan kaki. Awak cepat-cepat tutupkan dia. Tak ada masalah. Teruskan solat. Yang kelima, al-aklu au syurbu. Iaitu makan dan juga minum. Okey, syarat dia macam mana? Yang pertama, al-aklu au syurbu amdan. Syarat dia, awak makan dan minum secara sengaja. Tengah-tengah solat, lepas awak boleh pula ada shinggam kat tepi kan, awak kunyah-kunyah lagi shinggam tu. Boleh ke? Kalau macam tu, secara sengaja, terbatallah solat awak. Yakuna kathiran fil urfi. Dalam mengikut adat yang setempat, li ghairi muta'ammid, walaupun tidak sengaja. Hadut ta'am al-mubtil lis-salah ma law kana fi famihi sukratan fazaba syai'un minha fabala'a zalika adh-dhawb. Okey, hadut ta'am iaitu kadar makanan yang boleh membatalkan puasa, ma law kana fi famihi, itu di mulutnya terdapat sukaratin fazaba syai'un minha. Terdapat apa? Seketul gula. Sukarah tu maksudnya gula. Fazaba syai'un minha, dan gula tersebut cair. Fabala'a zalika zaub, kemudian ditelan cairan tersebut. Boleh ke? Tak boleh macam tu. Okey, faham ya? Contoh lain, awak tengah makan daging kan? Okey, awak makan daging, lepas tu awak solat. Daging tu, sisa-sisa daging tersekat dekat gigi awak. Kita sekat. Masa tengah solat tu, boleh pula terkeluar sisa daging tu kan? Lepas tu awak kunyah-kunyah balik sisa-sisa tu, awak telan balik. Boleh tak? Tak boleh. Melainkan awak split out. Okey, contohnya, tengah solat ni dah terjumpa kan? Sebab bukan awak sengaja pun. Okey, awak terus split outkan dia, keluarkan dia. Itu tak apa. Tapi kalau kuantiti daging tu, kuantiti sisa tu yang banyak, tu yang dekat ni, ayakuna kasiran fil urfi li ghairi muta'ammad. Walaupun awak tak sengaja, tapi sisa tu banyak sangat, melebihi banyak daripada makan sedadu ayam, contoh macam tu. Awak kena ambil wuduk balik, solat balik macam tu. Sebab walaupun tak sengaja, tapi kuantiti makanan awak tu banyak, tapi menyebabkan solat awak jadi batal. Kalau kuantiti tu yang sikit, tak ada masalah. Al-hadatsu qabla taslimatil ula, iaitu berhadas sebelum salam yang pertama. Ayyuhdisa amdan au sahwan. Maksudnya apa? Berhadas tu sama ada secara sengaja ataupun sahwan, tak sengaja. Okay, sebab apa? Sebab terbatalnya solat ni telah gugur syarat kebersihan dalam solat. Ialah awak tengah-tengah solat, tiba-tiba awak nak rasa pergi tandas pula. Okay, pergi tandas, awak lari pergi tandas, lepas tu awak sambung solat balik. Boleh tak? Tak boleh lah. Awak kena ambil uduk dan solat baru balik. Macam tu. Sama juga tengah-tengah solat ni, tiba-tiba awak kentut. Kentut, tak apalah. Awak teruskan juga. Tak boleh. Walaupun awak sahwan, tanpa sengaja. Awak terkentut. Pun tak boleh juga. Kentut sengaja ke, tak terkentut sengaja ke, pun tak boleh. Kena perbaharu balik awak punya uduk dan juga solat semula. At-tanahnuh wad-dhahik wal-buka wal-anin. Berdehim. At-tanahnuh ni maksudnya berdehim. Tahu tak berdehim? Maksudnya macam tu. Wad-dhahik, ketawa. Wal-buka, menangis. Wal-anin, mengerang. Jika jelas sebutannya dua huruf. Ni yang tadi kita dah bincangkan. Wadabit ibtal hazihil umur al-arba'ah lis-salah, ya. Kadar ukuran terbatalnya solat ini berdasarkan apa? Al-umur al-arba'ah lis-salah. Iaitu 4 perkara ni, iaitu at-tanahnuh, berdehim,
Wadhahik ketawa, wal buka menangis, wal anin mengerang. So macam mana boleh terbatalnya? Okey, macam ni. Yang pertama, ayazhar fihi harfan amdan. Jelas kedengaran bunyi dua huruf itu secara sengaja. Wa illam yakuna mafhumain. Walaupun tidak difahami. Illa melainkan iza ghaliba alaihi su'al. Okey. Maksudnya apa kat sini? Kalau jelas kedengaran bunyi itu dua huruf tu dekat empat benda ni, iaitu berdehim, ketawa, menangis, mengerang, walaupun benda tu awak tak faham, tetap batal solat kecuali bila awak sesama. Okey, bila awak sesama, awak kan ada bunyi kan? Macam tu kan? Kan awak tak faham bunyi itu bunyi apa kan? Maksudnya awak tak faham maksud bunyi itu. Tapi awak faham lah itu adalah bunyi soal, iaitu bunyi selsema. Tu tak ada masalah. Kalau macam tu, tak terbatal. Ataupun bunyi batuk, koh-kohah. Bunyi batuk. Awak tengah batuk kan? Ada bunyi kan? Lebih daripada dua huruf. Pun tak ada masalah. Sebab batuk dengan sesama dikecualikan. Perkara yang boleh membatalkan solat. Tapi kalau ketawa berdehim, menangis, macam mana bunyi ketawa? Awak tengah solat, tiba-tiba awak gelak kan? Awak gelak kenapa? Bacaan imam tu terbalik, contoh macam tu. And then awak gelak. Awak gelak macam tu. Boleh tak? Tak boleh. Ataupun awak tengah solat ni, awak menangis, al-buka. Menangis sebab apa? Tengah-tengah solat ni awak menangis sebab tadi awak kena pukul dengan ayah awak tadi. Awak kena rotan dengan ayah awak tadi. Lepas tu awak nangis sampai berbunyi. Boleh ke? Tak boleh. Sebab dah lari khusyuk dah kat situ. Okey, faham Yang kedua, az-zikru wa du'a iza qasada bihi mukhatabatan nas. Maksudnya apa? Zikir dan juga doa diniatkan kepada siapa? Mukhatabatun nas. Diniat untuk disampaikan kepada manusia. Contohnya, bila awak tengah solat, awak teringat dekat pakcik awak yang sakit, lepas tu awak sedekahkanlah doa untuk pakcik awak tengah-tengah solat ni. Awak tiba-tiba teringat, alamak pakcik aku tu sakit. Tak apalah, sedekahkan Al-Fatihah. Boleh tak? Tengah-tengah solat tiba-tiba alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah tu bukan al-Fatihah dalam solat, tapi al-Fatihah untuk disedekahkan kepada pakcik yang sakit. Tak boleh macam tu. Faham Sebab itu adalah bacaan yang di luar daripada bacaan-bacaan solat. Itu tak boleh. Itu adalah batal. Wala tabtul as-salah bihazihil umur al-arba'ah fil ahwal al-atiyah. Tak batal solat dengan perkara keempat-empat ni dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang berikut. Perkara empat ni yang ni. At-tanahnuh berdehim, wadhahik ketawa, wal buka menangis, wal anin mengerang. Tak batal bila mana? Bila berlakunya ayazhar fihi harfu wahid laisa lahul makna. Bila jelas kedengaran daripadanya satu huruf, harfu wahid, even satu huruf, laisa lahul makna. Lam yazhar, tidak jelas daripadanya apa-apa huruf. At-tabassum fi salah, iaitu senyum dalam solat awak. Awak tengah solat ni, and then awak senyum. Boleh tak? Tak ada masalah. Senyum je tak ada masalah. Cuma janganlah senyum tu sebab apa? Sebab awak tengah berangan. Tengah-tengah solat awak berangan. Alamak, tadi aku jumpa crush. Lepas senyum seorang-seorang. Boleh tak? Tak boleh lah. Sebab dah lari khusyuk kat situ. Tapi kalau awak senyum dalam solat, tak ada masalah. Senyum yang biasa tak ada masalah. Okey. Seterusnya, taghayyir an-niyah. Berubah niat. Berubah niat ni waktu bila? Ayya'zam musalli alal khuruj minas salah. Iaitu seseorang yang tengah-tengah solat ni and then ala khuruj minas salah. Dia ya'zam. Ya'zam ni maksudnya dia berazam ataupun berniat untuk keluar daripada solat au yu'allik khurujahu minha ala amrin. Ataupun dia keluar daripada solat tu disebabkan apa? Sesuatu perkara. Contohnya awak tengah solat ni, okey, tengah-tengah solat ni tiba-tiba awak teringat api dekat dapur tadi tak tutup. Lepas tu awak rasa macam, alamak, api kat dapur tak tutup kena tutup ni. Bila awak dah terniat macam tu, automatically taghayyurun niyah, awak akan bertukar niat awak. So better awak berhenti solat, tutup api dulu baru solat yang baru. Jangan sambung solat. Faham Sebab dengan mengubah niat itu dah boleh membatalkan awak punya solat. Okey? Sebab niat kita hanya satu pada mula, iaitu solat. Solat fardu ke solat sunat ke hanya satu saja pada mula-mula tu. Tiba-tiba tengah solat taghayyurun niyah, tak boleh tukar niat. I'rad as-sadru an qiblah, tidak menghadapkan. Okey, i'rad as-sadru ni tidak menghadapkan apa? Dada, as-sadru dada awak ni ke arah al-qiblah. Batal solat awak jika tidak menghadap ke arah kiblat. Sama ada secara sengaja ataupun ditarik oleh orang. Contoh sengaja macam mana? Okey, awak tengah solat, kiblat awak yang sepatutnya belah kanan kan? Tiba-tiba awak solat belah kiri. Boleh tak? Tak boleh. Sebab awak membelakangkan kiblat macam tu. Tak boleh Okey, ataupun secara tak sengaja. Contohnya macam ditarik oleh seseorang. Okey, contohnya apa? Awak tengah-tengah solat, tiba-tiba adik awak tarik-tarik awak. Nak dukung Kak Long. Lepas tu awak ambil adik awak, tak ada masalah. Ambillah adik awak untuk dukung.
Tak ada masalah yang tu. Cuma jangan lari daripada badan awak menghadap ke arah kiblat. Bila awak lari je, awak terus toleh belakang, ambil adik awak, itu yang menyebabkan batal awak punya solat. Tapi kalau awak just ambil adik awak, position dada awak still lagi menghadap ke arah kiblat, tak ada masalah. Angkat je lah macam biasa. Teruskan solat. Okay, lepas tu kita pergi kepada sujud pula. Okay, sujud kan ada dua kan. Yang pertama sujud sahwi and then baru sujud tilawah. Okay, so kita go through kepada sujud sahwi dulu. Okay, ma makna sujud sahwi? As-sajdatan ba'da tashahud al-akhir wa qabla salam. Ma makna? As-sajdatan ni maksudnya merupakan dua sujud ba'da tashahud. Okay, selepas tasyahud apa? Tasyahud akhir. Selepas tahiyat akhir wa qabla salam dan sebelum memberi salam. Okay, sebelum nak Assalamualaikum warahmatullah, sebelum nak bagi salam tu, habis je tahiyat akhir, habis je bacaan tahiyat akhir, awak terus sujud sahwi dulu. Hukum dia adalah sunnah. Bagaimana cara pelaksanaannya? An yanwi sujud as-sahwi thumma sujud sajdatain ka sajadat as-salat. Apa makna? Ayanwi berniat sujud sahwi, thumma kemudian sajdatain, kemudian melaksanakan dua sujud kasajadat, seperti mana dalam solat. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya apa? Maha suci Allah yang tidak tidur dan juga tidak lupa. Sebab yashu tu maksudnya lupa. Okay? So itu adalah bacaan dalam sujud sahwi. Okay, asbab. Kenapa perlu untuk sujud sahwi? Apa sebab dia? Yang pertama, tarku ba'din min sunan ab'adis salah, iaitu meninggalkan daripada perkara-perkara yang sunat, iaitu sunat ab'ad dalam solat. Sebab tu saya kata, bila awak tinggalkan sunat ab'ad, iaitu sunat yang 5 perkara tu dalam solat awak kena sujud sahwi. Sebab once kita tinggalkan, dituntut untuk kita melakukan sujud sahwi tersebut. Okey, yang kedua, asyakku fi adad ar-rakaat. Syak tu maksudnya apa? Kita ragu-ragu dalam berapa bilangan rakaat yang kita dah solat. Bila once ada perasaan ragu-ragu, dituntut untuk melakukan sujud sahwi juga. Fayufradul adad al-aqal. Hendaklah mengambil bilangan yang sedikit. Wa yutimul baqi thumma yasjud lis-sahwi. Bila awak nak solat maghrib kan? Okey, solat maghrib ada 3 rakaat. Lepas tu awak tengah-tengah solat ni, masa rakaat yang kedua awak terlupa. Sebenarnya ni rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua awak terlupa. Okey, bila awak terlupa, awak kena ambil bilangan yang sedikit. Jangan macam, tak apalah, ni mungkin rakaat yang terakhir. Jangan macam tu. Awak kena ambil, mungkin ini rakaat yang pertama. Walaupun sebenarnya itu adalah rakaat yang kedua. Kena ambil bilangan yang sikit. Okey? So, anggap itu adalah rakaat yang pertama. So, awak kena buat rakaat yang kedua, ketiga macam tu. Faham ya? Ambil bilangan yang sedikit. Bila rasa syak wasangka ataupun ragu-ragu terhadap bilangan rakaat solat awak kena ambil bilangan yang sedikit. Husnuzan dengan bilangan yang sedikit. Yang ketiga, irtikab fa'lu manhiyin anhu sahwan. Maksudnya, melakukan perkara yang dilarang ketika solat dengan secara apa? Secara sahwan, dengan secara tidak sengaja. Yang keempat, naqal syai'in min af'al as-salah ruknan. Memindahkan mana-mana rukun ataupun kana au ba'dan au suratan naqalaha ila ghaira mahalliha, ataupun surah ke tempat yang salah ketika dalam keadaan berdiri. Itu pun dituntut untuk melakukan sujud sahwi juga. Okay, next kita pergi kepada sujud yang kedua, iaitu sujud at-tilawah. Apa hukum sujud tilawah ni? Yang pertama, sunat. Hukum dia sunat untuk siapa? Untuk lil qarib. Untuk orang yang membaca dakhil as-salah wa kharijaha. Untuk orang yang membaca sama ada ketika dalam solat ataupun di luar solat. Yang kedua, sunat li mustami' kharijis salah, iaitu sunat bagi orang yang mendengar di luar solat. Yang ketiga, wajib 'alal ma'mum in sajadal imam. Maksud dia apa? Wajib ke atas makmum jika imam itu melakukan sujud. Contoh dia, tengah-tengah solat. Lepas tu imam tu baca ayat-ayat sejadah dalam solat dia. Lepas tu imam tu sujud kan? Sujud sejadah, sujud tilawah. Awak pun kenalah ikut sekali. Jangan tak buat pula. Jangan tengok je imam tu buat. Tak boleh macam tu. Kita kena ikut apa yang imam buat. Kalau imam sujud sejadah, kita pun kena join sekali. Macam tu. Yang keempat, wajib ketika mana? Alal makmum, ke atas makmum, tarkuhu in tarakal imam. Wajib ke atas makmum untuk meninggalkannya jika imam tidak melakukan sujud tersebut. Contoh dia, imam tu dah baca ayat sejadah dalam dia punya surah solat dia. Dia baca and then
dia tak nak sujud sejadah pun. Awak pun tak payahlah buat. Janganlah bila awak dah dengar itu adalah ayat sejadah. And then awak pun terus solat, awak pun terus sujud tilawah, terus sujud sejadah. Walaupun imam tu tak buat. Boleh ke? Tak boleh lah macam tu. Dia kena imam tu buat, baru wajib untuk kita buat. Kalau imam tu tak buat, wajib untuk kita tak buat. Okay? Depends on imam tersebut. Okay, kaifiyah. Bagaimana cara pelaksanaan dia? Ada dua cara. Iaitu ketika luar solat, kharijis salah. Yang kedua, dakhilis salah. Ketika dalam solat. Okay, saya pergi kepada kharijis salah dulu. Ketika luar solat, macam mana untuk kita sujud tilawah ni? Okay, yang pertama, niat. Kita niat dulu. Okay, niat. Lepas tu, takbiratul ihram. Angkatlah Allahu Akbar qa'iman atau qa'idan. Sama ada secara berdiri, qa'im, ataupun qa'id, secara duduk. Lepas tu yang ketiga, yustahabbu takbir indal huwiyya ila sujud duna raf'il yadain. Maksudnya disunatkan untuk bertakbir. Okay, takbir indal huwiyya. Ketika hendak melakukan sujud. Indal huwiyya ila sujud. Ketika awak nak buat sujud tu, duna raf'il yadain. Tanpa mengangkat kedua tangan awak. Okay. Yang keempat, cara dia macam mana? At-taslimatul ula duna tasyahud. Salam yang pertama tanpa membaca tahiyat. Dakhilis salah. Macam mana cara pelaksanaan sujud tilawah di dalam solat? Okey, yang pertama sekali an-niyah. Kena niat dulu. Wajib lil imam wa mandub lil makmum. Wajib ke atas imam tersebut. Okey? Dan mandub. Mandub tu maksudnya dan sunat untuk makmum. Okey. Lepas tu yustahabbu at-takbir indal huwiyya ila sujud duna raf'il yadain. Yustahabbu disunatkan untuk takbir ketika huwiyya ila sujud, ketika melakukan sujud tilawah tersebut. Ketika nak sujud tu disunatkan untuk takbir duna raf'il yadain, tanpa mengangkat kedua-dua belah tangan. Okey, yang ketiga, yustahabbu takbir inda raf'i minal sujud duna raf'il yadain. Disunatkan juga untuk takbir ketika mana? Tadi ni huwiyya ila sujud. Dia nak sujud kan? Yang ni dia bangun daripada sujud. Lepas subhana rabbil a'la wa bihamdi, dia bangun kan? Tanpa perlu duna raf'il yadain, tanpa perlu mengangkat kedua belah tangan. Itu sunat hukum dia. Okey, yang keempat, raf'u ra'sihi minas sujud. Mengangkat kepala daripada sujud. Yang kelima, cara dia macam mana? La yajlis li istirahah. Tidak duduk untuk beristirahat. Awak duduk tu sebabkan sujud tilawah lah. Jangan duduk tu, duduk lama sikit lepak lu. Tak boleh macam tu Okey, yang keenam, la yusallim ba'dahu. Tidak memberi salam selepasnya. Tak perlu untuk Assalamualaikum warahmatullahi. Tak perlu Kalau dah habis, habis terus macam tu. Okey, ni adalah surah-surah yang ada sejadat tilawah. Yang ada sujud tilawah ataupun ayat-ayat tilawah. Ayat-ayat sejadah. Okey, contoh dia surah Al-A'raf. Juzuk yang berapa? Yang ke-7. Ayat berapa yang dia ada? Ayat 206. Bila awak dah baca surah Al-A'raf tersebut, disunatkan untuk kita melakukan sujud tilawah. Terus sujud tilawah lepas baca macam tu. Dan seterusnya sampailah Al-Alaq. Awak boleh cek sendiri dalam ayat Quran sama ada ke tidak surah-surah tersebut ini dan ayat-ayat berikutnya yang ada sujud tilawah. Boleh cek dekat Al-Quran awak. Okay, so now kita pergi kepada ahammiyatul khusyu' fi shalah. Apa makna? Kepentingan khusyuk dalam solat. Okey. Ta'rif dia ada dua, seperti biasa ada lughatan dan juga istilahan. Dalam exam bila tanya ma huwa ta'rif al-khusyu' fil lughah, okey bagi yang ni. Kalau dia kata fi istilah, bagi yang ni. Tapi kalau dia kata ma huwa ta'riful khusyu' faqat, awak kena bagi dua-dua. Okey, faham Okey, so ta'riful khusyu' fil lughah yakni al-khudu' wa tazallul was sukun. Ma makna al-khudu' yakni merendahkan diri, wa tazallul dan berada dalam apa? Wasukun, ketenangan. Merendahkan diri dan berada dalam ketenangan. Itu yang dimaksudkan khusyuk dari segi bahasa. Okey, dari segi istilah, apa makna? Khudur al-qalbi fiha baina yaday Allah mahabbatan wa ijlalan lahu wa khawfan min iqabihi wa raghbatan fi thawabihi mustahdiran liqurbih. Khudur al-qalbi fiha baina yaday Allah. Khudur ni maksudnya menghadirkan al-qalbi, hati, fiha, padanya ataupun dalamnya. Dalamnya tu nya tu ha ni menunjukkan as-salah. Okey, solat. Baina yaday Allah mahabbatan wa ijlalan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam apa? Dalam keadaan mengharapkan mahabbah, iaitu kasih sayang. Kasih sayang Allah tu sendiri, wa ijlalan lahu wa khaufan min iqabihi, dan juga takut akan apa? Iqab. Iqab tu maksudnya hukumannya dan takut akan balasannya. Khusyuk ni maksudnya kita menghadirkan hati kita sendiri dalam solat tu.
Dalam solat untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan mengharapkan kasih sayang daripada Allah tu sendiri. Serta kita rasa takut kepada balasan-balasan di atas perbuatan dosa-dosa kita. Tu maksud dia. Tu maksud ta'rif khusyuk dari segi istilah. Okay, faham So dalil, apa yang membuktikan tentang khusyuk ni? Okay, dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Yakni sesungguhnya aflaha, berjayalah orang yang apa? Orang yang mukmin, orang yang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana mereka ini ketika salat dalam keadaan yang khusyuk. So Allah dah cakap dah, akan berjaya yang orang mukmin itu, orang yang beriman itu apabila dalam solatnya dia khusyuk. Al-umur allati tamna'ul khusyuk fi salah. Al-umur yakni perkara-perkara yang tamna', yang menghalang khusyuk dalam salat. Apa perkara dia? Ada 6. Yang pertama, raf'ul basar min mawdi'is sujud. Yakni apa? Raf'ul basar, mengangkat ataupun menghalang ataupun mengalihkan pandangan min mawdi'is sujud, daripada tempat. Mawdi' ni tempat sujud. Bila dalam solat, kan saya dah ajar tadi, dalam solat kita kena pandang ke tempat sujud. Okey, kalau kita pandang ke tempat lain, itu adalah one of daripada perkara yang membatalkan solat. Sebab tu kalau awak alihkan pandangan awak tengah-tengah solat, tiba-tiba lalu pandang adik, apa akan jadi? Khusyuk awak dalam solat tu dah hilang. Faham Okey, yang kedua, al-iltifatu fi salah. Apa makna? Al-iltifat ni maksudnya lalai ataupun lara. Lalai ketika mana? Ketika solat. Dalam tengah-tengah solat, apa yang awak fikir tak tahu. Wallahu alam. Faham Okey, so al-iltifatu fi salah yakni lalai dalam solat. Okey, yang ketiga, al-ikhlalu bi ruku' was sujud. Al-ikhlal. Apa makna al-ikhlal? Ragu-ragu ataupun was-was di antara rukuk dan sujud. Awak tengah fikir, ni sujud ke ni rukuk sekarang ni? Macam tak. Bila awak rasa was-was, itu yang menyebabkan khusyuk tu tak dapat nak hadir dalam diri awak. Sebab awak pun dah was-was dah ada khilal, dah ada ikhlal dalam diri tu. Dah ada syak wasangka ataupun ragu-ragu, was-was. Faham Yang keempat, as-salatu haqinan bil bauli au hakiban bil gha'it au hazikan lirrih. Apa makna? As-salatu hakinan, yakni salat dalam keadaan menahan. Menahan apa? Hakinan bil baul. Baul ni apa? Bol, yakni kencing. Tengah-tengah solat, kejap lagi nak kencing. Habis solat lah kencing. Padahal dah tak tahan dah. Boleh ke? Tak boleh. Au hakiban bil gha'it. Ataupun menahan diri daripada buang air besar. Au hazikan lirih, yakni kentut. Lirih ni maksudnya mengeluarkan rih ni bau. Maksudnya kentut lah tu. So bila awak menahan kentut, menahan berak, menahan kencing ketika solat, khusyuk tu susah nak datang lah. Macam mana awak nak hadirkan khusyuk sebab awak dalam keadaan teringin sangat nak buang ni. Tak tahan dah. Faham Okey, yang kelima, as-salatu bihadratit ta'am. Yakni solat dengan apa? Ketika hadratit ta'am, ketika dihidangkan dengan makanan. Tengah-tengah solat boleh pula kat dapur ada bau nasi lemak. Khusyuk tak solat awak? Tak datanglah khusyuk tu, macam mana nak datang? Sebab tu kalau solat, kalau rasa lapar, better makan dulu. Makan dulu baru boleh solat. Jangan solat dulu kejap lagi makan. Nanti solat awak menyebabkan tak khusyuk lah. Kasratul abasi bi badanihi aw thawbihi aw ghairih. Apa makna? Kasratul abas, yakni terlalu berbau badannya. Bi badanihi, dekat badannya ada bau. Aw thawbihi, atau pakaiannya. Aw ghairihi, ataupun tempat lain. Macam mana awak nak hadirkan khusyuk kalau awak sendiri rasa macam bau something yang tak sedap? Pakailah wangi-wangian ketika menghadap Allah. Okay, menghadap Pak Wu boleh pula pakai wangi-wangi. Tapi menghadap Allah tak nak pakai wangi-wangi. Sebab itulah jangan elakkan badan kita ataupun pakaian kita dalam keadaan yang berbau. Sehingga menyebabkan, jangan kata orang lain yang terganggu solat dia. Kita pun terganggu solat dia. Okay, last sekali, al-hikmah fi masyru'iyyatis salah. Yakni hikmah dalam pensyariatan salat. Apa hikmah dia? Kenapa Allah suruh kita salat ni? Apa hikmah dia? Okey, yang pertama, tanbih lil insan annahu abdun mamluk lillah. Okey, apa makna tanbih? Tanbih ni maksudnya menyedarkan. Menyedarkan kepada siapa? Lil insan, kepada manusia, annahu, bahawasanya abdun mamluk lillah. Bahawasanya kita ni adalah hamba yang pencipta, iaitu mamluk Allah. Kita ni hamba kepada Allah. Sebab tujuan kita hidup ni bukan untuk belajar saja. Tujuan kita hidup bukan untuk berbakti pada imak ayah. Tapi tujuan kita hidup yang paling utama adalah untuk menyembahkan diri kita kepada Allah SWT. Sebab kita ni hamba dia. Tapi jangan terasa hina. Bila perkataan hamba tu rasa macam, ya Allah, kenapa aku ni rasa hina sangat sebab aku ni hamba, taraf-taraf hamba. Tak. Sebenarnya istimewanya perkataan hamba Allah ni
berbeza dengan makhluk yang lain. Contoh macam kucing. Adakah kucing boleh dapat title hamba Allah tu? Tak. Kucing makhluk Allah, tapi tak semestinya dia adalah hamba Allah. Faham Sebab hamba Allah ni orang yang ataupun sesuatu yang boleh beribadah kepada Allah. Itu yang dikatakan hamba Allah. So kita ni antara makhluk yang paling istimewa Allah bagi untuk mendapatkan title hamba Allah. So tujuan kita hidup ni adalah untuk menjadi hamba Allah dan beribadah kepada Allah. Serta menjadi khalifah. Khalifah tu membuat benda-benda lain lah. Macam awak belajar, itu khalifah lah. Awak kerja menjadi seorang doktor, itu khalifah lah. Faham So hikmah dia adalah untuk menyedarkan manusia ni bahawa kita ini adalah seorang hamba Allah. Bukan belajar tinggi-tinggi, dapat title doktor, tapi lupa yang kita ni siapa sebenarnya. Faham Okey, yang kedua, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yakni tanha ni maksudnya mencegah, menafikan ataupun menidakkan 'anil fahsya'i wal munkar. Mencegah daripada apa? Perbuatan keji dan juga perbuatan yang munkar. Yang ketiga, tuqawwil iman, iaitu menguatkan lagi iman kita. Kalau awak rasa iman awak turun naik, rasa nak marah orang, rasa nak ngumpat orang, rasa nak keji orang, itu iman turun naik tu. So macam mana nak cegah dia? Macam mana nak kuatkan lagi iman kita? Dengan salat ni lah. Inilah hikmah salat, iaitu menguatkan lagi iman. Okey, yang keempat, tahqiqul ubudiyah lillah. Tahqiq bermakna salat ini mampu membuktikan apa? Sifat hamba kepada Allah. Okey, yang kelima, nur li sahibiha. Bermakna solat ini mampu memberikan nur, yakni cahaya kepada sahib, kepada orang yang melakukannya. Sebab tu orang cakap kalau, kenapa muka kau berseri-seri? Bukan sebab dia pakai L'Oreal ke, dia pakai Garnier ke, bukan. Sebab muka dia diterangi oleh cahaya solat tu sendiri. Okay, faham Okay, yang last sekali. Okay, tathhir wa tazkiyatun lin nafsi. Apa makna tathhir? Tathhir ni maksudnya menyucikan. Solat ini mampu menyucikan lagi diri manusia, wa tazkiyatun lin nafsi, dan juga membolehkan manusia untuk memohon pertolongan kepada Allah. Sebab tu kan saya kata solat ini, masa yang first tadi, solat dari segi ta'rif fil lughah, yakni mendoakan kebaikan. So dengan solat ini sebenarnya mampu membolehkan manusia untuk memohon apa-apa saja awak nak mohon. Okey, dalam solat ni awak nak memohon sihatkan tubuh badan, dalam solat tu dah ada dah. Awak nak mohon daripada mencegah segala kemungkaran, dalam solat tu pun dah ada dah. Nak mohon beri petunjuk, dalam solat tu pun ada. Beri rezeki, Allah dah bagi dah dalam solat tu. Apa yang awak ucapkan dalam setiap solat awak tu merupakan satu doa sebenarnya. Satu doa, satu zikrullah. Sebab itulah jangan tinggalkan solat ni. Faham So ini adalah hikmah pensyariatan solat. So selesailah topik yang terakhir dalam subjek syariah. Saya harap awak dapat manfaatkan apa yang kita belajar dalam kehidupan seharian awak. Bukan hanya terhenti dalam pembelajaran sahaja, tapi diteruskan lagi dengan setiap amali awak dalam kehidupan, setiap praktikal awak. Dari segi solat ke, dari segi istinja ke, kebersihan dan sebagainya. Apa yang kita belajar, tolong praktikkan bersama. Faham Okey, so itu sahaja daripada saya. Syukran.